Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari, ibu bapa yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita di Masjid Darun Naim hari Sabtu 30 bulan 3 tahun 2024 2567 bersama dengan 19 bulan Ramadan tahun 1445 Hijrah. Alhamdulillah, kita mari sambung pengajian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hadis yang ke-8 dalam tajuk dia 3 perkara ingatlah dan hafazlah. Tajuk pada hari ini iaitu 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang mereka di hari kiamat. Maknanya Allah Taala tak si tengok sikit habuk kepada puak 3 golongan ni. Hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yanzuru ilaihim rajulun halafa ala sil'atin laqad a'ta biha akthara mimma a'ta wa huwa kadhibun wa rajulun halafa ala yaminin kadhibatin بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم ورجل منع فضل ماء فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 2369. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi katanya 3 golongan manusia yang Allah tidak akan berbicara. Maknanya Tuhan tak sekecek. Nah, kalau kita gambar mudah-mudah kan, orang dia mari jumpa dengan kita buat tak sekecek dengan dia. Ataupun kita jumpa dengan orang tu, dia tak kecek dengan kita. Kita hola juga tangan. Dia wak tak tahu. Wak paling belakang. Lepas tu berasa lagu mana kalau kita sama-sama manusia. Jadi Allah Ta'ala tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat dan tidak akan memandang kepada mereka. Tak saya tengok. Dah tu dah teruk dah tu. Orang pasal itu. Iaitunya apa? Orang yang bersumpah bahawa barang perniagaannya dibeli dengan harga lebih mahal daripada harga jual yang dia tawarkan. Lagu mana? Dia kecek bohong. Barang yang dia jual tu dia beli dengan modal ni. Lepas tu dia jual dengan harga lain. Orang tawar. Oh, jangan tu. Tobak pun. Tak boleh jual. Oh, hak tu duk atas modal tu rugi tu. Tu dak. Ni pasal-pasal orang menego lah ni. Orang berjual barang dak. Padahal bukan sedemikian. Hak ia kecek dengan hak sengoti bukan hak sungguh dak. Tu maknanya ia kecek bohong lah. Yang kedua pula, orang yang bersumpah bohong selepas asar supaya boleh merapah atau menyekat harta orang Islam. Sini ni saya faham daripada hadis ni. Maknanya serupa dengan orang dah jual-jual dekat-dekat dengan nak kelik dah. Lepas asar ni maknanya dah nak siapa mengorek nak kelik dah ni. Ambil lah, borong-borong lah. Dengan harga banyak ni. Orang tak ada nak beli borong, ni nak beli sutir 2 butir. Misal saya nak misal dengan buah deriye lah.
Nah, orang mari beli tu yang nak beli dengan sutir 2 butir ya. Tapi orang jual suruh beli dengan borong semua. Ambillah 15 butir dengan harga banyak ni. Lepas tu duk gi royak pula. Bohong supaya orang beli percaya kepada dia. Tu. Kalau beli 2 butir dengan harga 200. Misal tu. Tapi kalau dia beli dengan 10 butir, harga kurang banyak ni. Tu. Sebab apa? Sebab dia nak suruh orang beli barang dia perhabis. Dengan dia kecek bohong, dengan tipu ke ni. Sampai kau orang beli pun percaya benda hak dia duk kecek bohong saat ni. Gitulah, lebih kurang dah. Wallahu alam. Yang ketiga, orang yang menahan laluan air supaya tidak sapa kepada orang lain. Maknanya dalam kawasan dia tu air banyak. Tapi tepi tu air tak sapa. Saya misal mudah-mudah supaya benar padi. Tu tak? Benar. Dalam benar kita ni air banyak. Kalau buka sikit ya tanah, air masuk retik kok benar orang. Tapi kan wak ke kupik kedekuk dia tu. Tak sewi air siapa ke benar orang tepi. Yang tak suk orang royak katanya, orang tepi tu tak ada air tu nak tanam padi. Buka lah sikit. Ambil cok lah. Ceh. Air pun boleh. Orang lain nanai ketik. Tu. Ni nak ayat katanya ada setengah-setengah orang pasal tak jong. Air pun bukan air dia duk gali, duk gapo. Tak bukan katanya duk serok masuk kok benar padi dia. Air hujan betul-betul. Tapi dia tak kok orang. Lagu mana? Maka pada hari kiamat Allah akan berkata kepada dia. Allah akan kata kepada orang yang kopi air saat ni. Sekarang aku akan menyekat segala kelebihanku kepadamu. Maknanya hari ni aku tak sewi gapo kamu. Sebab apa? Sebab mung dulu duduk di dunia kopi. Nah, air sikit ya tak wi kok orang. Sebagaimana engkau menyekat kelebihan yang ada padamu, padahal 2 tanganmu tidak pernah membuatnya sesuatu pun. Maknanya air yang ada dalam benar padi mung tu bukan mu buat turun daripada air hujan. Aku juga buat turun. Masuk duduk dalam benar padi mung dan sebagainya. Bapa nampak kopi kedekuk sangat. Ni. Sebab tu dan orang-orang jenis pasal ni adalah orang yang Allah Ta'ala tidak akan bicara sikit lagi di hari kiamat. Nah, na'udzubillah min zalik. Masuk pula hadis yang ke-9. 3 golongan yang menzahirkan kebaikan dan kejahatan hidup. Maknanya 3 pasang orang yang winapok kebaikan dia ataupun winapok kejahatan dia. Gapo tu duduk dalam 3 golongan baik dan jahat. Cuba kita tengok hadis tak ada panjang ni, tapi Nabi royak pasal orang-orang duk percaya sejak daripada zaman dulu. Boleh jadi zaman lah ni pun orang duk percaya lagi benda ni. Cuba kita tengok. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala ذكروا الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 5094. Maksudnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata dah, orang ramai sedang bercakap-cakap hal sial ataupun malang. Kalau boleh jadi kita tak biasa dengar perkataan ni. Kalau dia bahasa mudah-mudah orang panggil suwe majar. Teroliknya ada orang duk kecek dak. Duk kecek kok dalam keluarga kok tu kok ni. Ha suwe.
Kalau dia ular naik atas rumah ni, nak ada ni benda, nak berlaku. Orang-orang zaman dulu, dia katanya dia air jatuh dengan air tino jatuh atas jumlah orang. Kena keras, palah lalu dah. Kena semelah, bukan semelah makan dak. Pakai tahu lalu dah. Tak dicapai 3. Gapo lagi? Orang sini tolong-tolong royak. Gapo kata hak suwe maja orang-orang duk pergi sampai kalau ni. Gapo Jewok. Jewok lah ke batah. Bukan? Gapo? Tak dengar kan? Jewok lakah kiri bahaya, jewok lakah kanan cokdi. Gapo lagi? Hak orang-orang duk pergi duk percaya. Saya ni gapo? Jewok naik tahu rumah. Ada tak dah? Kalau kita duk pergi gapo-gapo, misal tu duk pergi gambar anak lah. Duk tengok, jatuh. Gapo lah nak berlaku ke anak ni? Nah, kereta belaga apa? Kau berlaku gapo ni? Tu misal saja. Benda-benda pasal ni orang Arab ataupun zaman sahabat Nabi ni dia duk pakat-pakat duk kecek lagi. Sebab puak dia baru saja masuk Islam. Dulu duduk dalam zaman jahiliyah, dia percaya benar benda-benda pasal ni. Nabi pun bila dengar orang pakai duk sebut depan Nabi, Nabi kata ni bukan kata nak suruh dak. Katanya tak sewiadonya suwe maja hak orang duk percaya. Nabi sebut kata kena in kana syu'mu fi syai'in fa fid dari wal mar'ati wal farasi. Nabi sebut katanya, jika kesialan ataupun malang itu ada pada sesuatu, maka yang sepatutnya ia ada pada rumuh tertentu. Rumuh tertentu maknanya, kalau dia ada suwe maja ni, ceraklah dia kena ada pada rumuh. Sebab orang ni apabila dia beli rumuh, dia buat rumuh, tolong-tolong royak dah, takut saya tak pandai. Kita ni orang pasal orang baru, muda, orang-orang tua dia pandai royak. Orang zaman-zaman dulu ni bila dia buat rumah, dia kena ada gapo, bila gali tie hak mula-mula tu kena ada anak nyo. Tidak. Ambil nyo, ambil gapo? Tebu. Ikat, letaklah di tie hak mula-mula gali tu. Tu so gapo lagi hak pasal dalam umur lubang gitu dah. Biasa tengok pelik dah tu. Zaman dulu juga hak ni kita perhati, rumah kayu kan, dia kena ada kayu dia tak kayu gapo dia panggil? Adalah. Dia tak kayu hak pasal tak boleh paku. Tak saja-saja dia katanya hak tu lah supaya duk megah ataupun tak siu jadi benda berlaku dalam rumah kena ada tu kayu seputung. Tu kita tak tahu kat tu nak sebut kayu gapo, tapi orang tua-tua dia pandai sebut tu. Tu. Ni Nabi raya katanya kalau sepatutnya ada suwe maja, ceraklah. Benda tu duk ada pada rumah. Kalau dia orang Cina ni dia panggil Hong Cui gitulah lebih kurang. Dan nak buat rumah tu dia kena hadap kat mana, pintu hadap kat tu, jendela hadap kat ni. Nah, jambai kena duk mana. Ni orang-orang Cina dia pergi benar ni. Hong Cui dia tu. Tapi kita orang Islam jangan duk pergi lagu tu. Dan nak buat rumah bismillah sudah. Bismillah, gali molek
Kalau misal katanya nok juga lah. Kita pergi semaya hajat di tanah hak kita nak buat umuh tu. Tu kita tu sebagai tuan umuh hafal sejadah semaya hadap ke kiblat. Allahu akbar, semaya hajat. Sudah semaya hajat siap doa sendiri, ya Allah, jadikanlah tempat aku nak duduk ni, bombing aku nak duduk ni, aku sujud dah kepadamu. Jadilah barakat. Jangan ada benar-benar tak baik timur dalam rumah tangga aku. Siapa aku akhir hayat. Dan orang yang nak duduk, kalau sekiranya anak cucu nak duduk pun, jadilah barakah baik dalam hidup. Ni molek sekali. Jangan duk percaya gotu percaya gan ni tak ada. Nah, yang keduanya apa? Ada pada perempuan tertentu. Maknanya ada setengah-setengah orang yang percaya, orang tino tertentu. Suwe maja. Lagu mana? Terang orang sini royak kali. Gapo? Tano, tano. Tano hak ada di tubuh. Saya royak sikit dah. Saya tanda atas belakang. Saya ni tanda ada atas belakang. Orang tua kok kampung-kampung ni, dia royak ni saya dengar daripada orang tua saya. Dia royak katanya, Muhammad ni keras perut. Dia tanda atas belakang keras perut. Jadi wallahu alam, ya ambil mari mana katanya dia ada tanda situ jadi pasal itu, ada tanda sini jadi lagu ni. Ni orang-orang Tino pun ada pada zaman-zaman dulu, yang orang Arab zaman jahiliah tak percaya. Ada. Yang ketiga apa? Dan ada pada kuda tertentu. Kuda pasal yang ada jalur, ada tapung, ekor panok, ekor panjang. Tu ni kita boleh jadi tempat kita tak ada ni, duk pegang nate ko, umuh ko, orang Tino ko tak ada. Tapi kalau sekiranya ada, nak minta ni dengan besar hati, jangan duk pergi percaya. Buai boleh dah. Buai. Jangan biar ada kita duk percaya katanya go ni supaya ngap jewok laka batas tak ni. Gapo? Lembu tapung putih. Lembu bala apa tu? Jalan belakang tu tuai tak boleh makan. Nah, semelas wi orang lain makan, tuai kau duduk. Tak wi kau tuai nyanyi orang kau tuai. Kau tuai lembu. Pandainya menipu. Tu. Cerita-cerita pasal ni ada banyak di dalam suratul An'am. Suratul An'am, bila kita tengok sejarah tafsir Quran tu dah, Allah banyaknya orang Arab pada zaman jahiliyah dulu, terutamanya Uta ni kalau sekiranya dia beranak jatuh, beranak kali yang kedua jatuh, yang ketiga sampai ke 5 kali perut dia panggil. 5 kali perut besar, 5 kali beranak, anak jatuh belakang. Tu kira katanya uta tu uta pisik. Tu uta pisik tu. Kalau dia bismillah, tuai tak boleh makan. Tu jalan tu. Kena wi ke orang lain makan. Tu. Adalah banyak yang Tuhan royak di dalam Quran hubungnya dengan suwe maja yang orang tak percaya. Habis situ. Sebahagian hadis lain menguraikan hadis ini ialah apa? Wa thalathatun minasyaqa, al-mar'atu taraha fatasu'uka wa tahmilu lisanuha 'alayka wad-dabbatu takunu qutufan fa in darabtaha at'abatka wa in taraktaha lam talhaq ashabaka wad-daru takunu dhiqatan qalilatal murafiqi. Cuba kita tengok maksud dia. 3 perkara yang menjadi kesusahan ataupun kerumitan. Ni hak Nabi royak ni, yang orang Arab
jahiliyah dulu dia duk percaya. Nabi royak supaya tak sewi jadi orang tu duk percaya dan jangan jadi sebagai akidah. Iaitu apa? Isteri yang apabila engkau melihatnya maka ia membuat kekacauan ke atas engkau dengan berkata perkataan kesat terhadap engkau. Makna lagu mana? Ada orang duk percaya katanya setengah-setengah bini ni dia kita pilih tak pandai. Dia kita pilih maknanya tak piti-pitan dalam pilih. Nasa kau tino sudah. Tu boleh pak tu bini pasal mulut huduk. Tu nampak tuwe comel tapi perangai teruk. Kecek mulut huduk, perangai kasar, royak gapo payah dengan payah nak beki. Tu jalan belakang tu. Nah, kecek pula terhadap tok lelaki kasar sokmu, iaitu isteri yang mulut huduh. Saya tulis lah tu. Ni ada setengah-setengah orang yang duk percaya pasal itu. Lepas tu binatang yang berjalan lambat ada tak? Tak. Binatang pasal slow. Jika engkau memukulnya maka ia akan menyebabkanmu lebih penat, letih lagi. Kau godeh, kau katok dia, kau lambat lagi jalan. Ni tempat-tempat kita jarang kita tengok. Tapi saya duduk di Mesir masa duduk mengaji dulu dah. Kita tengok semua tuwe hema, tuwe kuda ni dia piak. Yang ambil minyak dia. Piu. Kuda kadang-kadang tak orok dah kuda kerja yak pagi sampai petang. Makan ni pun dia tak ui, air pun dia tak ui. Ada setengah-setengah hema. Dia katok dia ambil kayu ni katok tak belakang bok. Hema ni berjerit. Letih tak orok. Nabi pun royak katanya kalau dia menggodeh dia kadang-kadang wak jadi menyebabkan dia kholamak jadi. Dia sebab dia tak orok. Bapa tak ui makan ni, ui dia tidur kata. Berehat. Gitulah. Jika engkau membiarkannya begitu, maka engkau tidak akan sampai kepada tujuan yang engkau ingin berjumpa dengan kawan-kawan engkau. Maknanya kalau dia lock duk lagu tu nate tu dia pasang slow. Dia pasang jalan slow, pasang dia. Tu jalan belakang tu orang-orang pada zaman dulu dia katanya menate ni pasal suai majar. Kena jual ataupun kena sembelih cari menate lain ganti. Dan rumah yang sempit yang sedikit orang mendampinginya. Umur pasal apa dia panggil? Umur tu bukan sempit dengan sebab umur kecil dah. Tapi tak ada orang masuk, tak ada orang tubik. Jadi senyap sunyi sungguh. Ya ada juga setengah-setengah rumah ada. Setengah-setengah rumah tak ada orang ziarah tuan rumah. Tak ada orang mari. Ni pada zaman dahulu dia pegang benar tu orang-orang zaman jahiliah. Rano ni rumah ni aku buat mari 10 tahun ni tak ada seorang pun masuk. Orang warah pun tak mari. Ada gapo ni? Tak kena kali wak rumah. Romok semula. Wak pula paling kok lain. Saya ada biasa dah masa budak-budak dulu. Biasa duk dengar ni orang nak buat rumah. Dia buat rumah. Tangga rumah tu hadap ke kiblat. Tangga rumah hadap ke kiblat. Mari kau orang tua seorang dia kata mau buat rumah ni tak kena ni. Pitu rumah dengan tangga jangan buat hadap ke kiblat dia kata. Orang seorang tu dah tua rumah tu jang romok cuma orang dia pitu pun buat kau lain. Padahal dia tak ada cok sikit habuk tu.
Pitu umuh dia hadap kat lain. Tapi dengan sebab orang royak kepada dia, maka dia turut. Tu nak ayat katanya, ada dah setengah-setengah orang yang masih lagi tak percaya. Wallahu alam nah. Yang ke-10, kita hari ni kita baca hadis sampai 10 dah. Lepas tu saya nak pergi sikit cara iktikaf. 3 golongan yang dihalalkan darah mereka. Ni maknanya boleh bunuh. Tapi bukan boleh bunuh orang tamada bunuh dak. Kerajaan ataupun pemerintah yang igak bunuh. Orang pasal 3 pasal ni. Hadis yang ke-10, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin an-nafsu bin nafsi wal-thayyibu az-zani wal-mariqu min ad-din at-tarikul jama'ah. Hadis dikeluarkan oleh Muslim 1970 ni. Maksudnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi katanya Nabi katanya tidak halal darah ataupun haram membunuh seseorang muslim yang mengucap 2 kalimah syahadah. Ni ingat molek ni. Nabi mula katanya orang Islam semua ni haram kita nak pergi bunuh. Orang Islam ni yang mengucap belaka dah. Orang Islam walaupun yang ngaji tak ngaji, dia boleh mengucap belaka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walaupun dia baru masuk Islam ataupun orang Islam lama mari dah ya usai jamai bakar dia lagi Islam, maka sama sekali haram kita nak pergi bunuh dia. Tu saya terjemuh, mengucap 2 kalimah syahadah bahawa tidak ada Tuhan yang berhak diibadat kecuali Allah dan bahawa aku adalah pesuruh Allah. Ning orang hak mengucap 2 kalimah syahadah. Tapi tengok tapi 3 perkara ni. Walaupun orang Islam, tapi boleh bunuh dia. Kecuali pada salah satu dari 3 perkara. Tak mesti katanya 3 perkara ni duduk atas orang tu. Mana-mana orang dia buat satu daripada 3 perkara ni, maka halal lah darah dia. Halal darah ni maksud bagaimana? Boleh bunuh. Tu maknanya kerajaan pemimpin boleh ambil igak dia bunuh. Tak? Cuba kita tengok. Yang pertama, jiwa dibalas dengan jiwa. Kalau dengar lagu ni boleh jadi tak faham. Maknanya kan? Iaitu kerana dia membunuh orang lain, maka dia dihukum bunuh balah. Tu tengok dalam Islam. Ni lah. Dalam Islam ni dia tak sewi orang bunuh orang dengan sesuka hati. Ambil bedil ke ambil pisau, bang bedil orang. Ataupun tikar orang sampai mati. Ataupun bedil orang tak mati lagi masa dia bedil. Tapi bawa lepas pada tu, orang tu mati. Maka dihukum orang bunuh saat ni. Orang hak bunuh saat ni, dihukum bunuh. Kena igak dia. Sebenarnya sedadu diigak orang bunuh orang. Dia igak mari pak. Tapi negeri Sia ni, dia tak ada bunuh. Tak ada perahan ciwit. Itulah menyebabkan orang bunuh orang pun dia berasa tak ada rano dia panggil. Tak apa. Bukan katanya tak apa dak. Maknanya bunuh orang masuk dalam mahkamah royak katanya mung kena gok 15 tahun. Duduk dalam gok berapa tahun ya tu baik lalu. Nak buat rano apai banyak. Apai tahun raja beranak apai.
duduk dalam gok, duk tolong nyapuh duk warga tu, duk warga ni apai. Orang curi, orang gapo apai. Sungguh katanya apai tu molek. Bukan? Wi maaf kepada orang salah, tapi dalam Islam siapa bunuh orang dengan sengaja, maka pembunuh kena bunuh. Kena dihukum bunuh. Tu sebab tu Nabi sendiri dah, Nabi royak di dalam satu hadis. Nabi duk dengar orang pakat duk kecek, katanya orang Yahudi ni kalau dia puak-puak hak pasal nama pudi. Orang pudi curi tak ada kena kerak tangan. Tapi kalau dia orang miskin curi kena kerak tangan. Nabi pun kecek. Nabi katanya, kalau sekiranya Fatimah anak aku curi, aku sendiri nak kerak tangan dia. Tengok tu. Walaupun Nabi tak ada kerak tangan anak tino dia, Nabi katanya kalau anak tino aku curi, maka aku sendiri nak kerak tangan anak aku. Nak ayat katanya Nabi tak ada duk pilih dak. Bukan katanya kalau dia orang lain curi kerak, bo anak sendiri curi belah. Tak latih hati weh nak kerak tangan anak sendiri. Ni. Nah, walaupun tak berlaku di zaman Nabi, tapi hukum tetap. Tak ada kira anak siapa, cucu siapa, orang baik, orang gana, semua kena hukum belaka. Ni orang bunuh orang. Yang kedua, orang tua yang melakukan zina. Al-thayyibu sini maknanya orang hak biasa bining, biasa belaki dah. Dia pergi zina lagi. Bukan katanya orang tua hebat, tak erak dah, nak bawa diri tak erak, bukan. Al-thayyibu maknanya orang dia biasa bining, biasa belaki dah. Dia duk pergi berlaku zina. Maka kerajaan Islam kena ambil orang ni rejam sampai mati. Kena pegang batu. Tok dicapai 3 saat ni. Tu. Kena tok tamak dia di tiang, kena ambil batu, gom pegang dia sampai mati. Di zaman Nabi biasa berlaku ni. Tu. Biasa berlaku, orang tu biasa bining, biasa belaki dah. Dia pergi mengaku depan Nabi. Namanya Ma'iz. So, orang jatuh nama Ma'iz, orang tino, kalau tak silap saya nama Ghamidiyah. Lebih kurang itulah, lebih kurang. Nak ayat katanya, dia pergi mengaku depan Nabi, Nabi, saya berzina. Nabi dengar perkataan zina ni tak? Nabi buat paling belakang. Paling. Nabi kata, musilak apa? Dia royak lagi. Nabi, saya berzina. Nabi paling. Nabi sebenarnya dia tak sih hukum orang. Tak sih orang mati. Sebab tu Nabi paling fa'arada anhu dalam lafaz hadis. Nabi paling wak tak tahu. Bos apa 3 kali Ma'iz tu mari royak kepada Nabi. Nabi, sebenarnya wallahi saya berzina. Nabi paling dia. Sungguh ke? Dia kata sungguh. Wallahi saya berzina. Nabi katanya kalau begitu mung akan dihukum mati. Duk tak lama mari pula hak tino Ghamidiyah sat ni. Mari jumpa dengan Nabi. Nabi, wallahi saya berzina. Nabi buat tak tahu kok. Paling tak sedengar benda tak molek. Tapi bos apa 3 kali Nabi katanya zina dengan siapa? Orang tino tu royak. Katanya dia cerak-cerak dia berzina dengan Ma'iz. Nabi kata gini, mung tengok dulu anak hok duk dalam perut mung akan perut besar ke tak? Kalau sekiranya mung perut besar, mung kena mengandung dulu. Mengandung siapa siapa ke beranak. Beranak sudah dah. Bawa anak kecil. Mari cari Nabi. Masya Allah.
Nabi, saya beranak dah. Saya mengaku depan Nabi dulu katanya saya berzina. Nabi katanya dak lagi. Mung kena menyusu anak bu cukup 2 tahun. Oh, kelik pera pula tu anak. Nak ayat katanya juru orang zaman Nabi, kelik pera anak cukup menyusu 2 tahun, barulah mari pula. Nabi, saya nak Nabi hukum saya ni, saya berzina Nabi. Saya mengandung dah, saya beranak dah, saya menyusu dah anak 2 tahun. Nabi katanya sabarah masa mu untuk dirje. Tengok. Orang Tino kena tambak di Madinah. Nabi pun koyak hukum lalu dah. Katanya kita hari ni nak hukum orang Tino sore, dia kena mati dah. Anak dia kena wi kat orang lain pera. Ambil batu ni. Setengah-setengah sahabat dah. Ambil batu buat kau nak jalan hukum ni. Ambil batu pasal gerai. Batu. Tu gitu. Lepas tu maki kata huduh pula kepada Tino tu. Nabi kata jangan. Jangan kata huduh. Sebab apa? Dia adalah orang cuci bersih dah hari ni. Dia taubat habis dah. Tapi dengan sebab dia melakukan perkara yang tak baik, maka dia dihukum di atas muka dunia. Di akhirat sekali lagi dia lepas dah. Sebab tu jangan maki kepada dia. Dia mati dengan keadaan molek, walaupun nampak seksa sekaligus. Kena duk pegang batu dung atas kepala, darah meleceh tubik, tapi mati. Ni akan menjadi contoh kepada orang lain. Orang pun takut. Dan zina kena lagu ni. Sebab tu negara mana-mana dia tak jalan hukum Islam, kita akan boleh tengok orang curi banyak, orang bunuh banyak. Tu. Berjudi, berzina, mabuk, kaya, badai pakai. Banyak. Tu dia panggil aciyakam, kau banyak. Sebab mai dirapkan ke dicup dia. Tapi kalau sekiranya ada orang curi, hukumnya kena kerak tangan. Bila jalan sungguh hukum dalam negeri mana-mana, orang apa takut nak curi. Baca nak ambil bagi orang sikit, jangan. Ambil lah, putus nak tangan ku. Kau duk curi getah orang, curi kereta, curi motor, curi duit, curi plon tanakan. Oh, kena mati orang tu. Mah lah ni harga berapa sekut? 38. Tengok dah. Saya tengok dalam berita kemarin baru. Alik petang kemarin. Harga mah dalam negeri Sierra ni. Tong kam. Raka tong วันนี้ 29 bulan Mina kemarin. วันที่ 29 เดือนมีนาคม 2567 ทองคำซื้อเข้า 38,450 tu lepas tu tong kam hak pasal apa hak rupa pan ni 39,050 kop. Tengok nak siapa 40,000 dah. Saya tanya ni, siapa? Mama. Tanya mama. Masa mama muda-muda dulu, harga mah berapa sekut berat? Ribu ni. Saya ingat masa budak-budak orang tua saya royak. Tu. 3,000, 2,000 lebih. Ada belum pada tu lagi. Orang ada royak katanya 400 kut. Ada orang ada royak. Oh, murah nah. Kita mikir sekaligus dah. Tak boleh beli juga. Sebab duit payah pada zaman tu. Nah. Tu. Saya dah lagi tengok masa budak-budak nah. Duit blue bear. Tu learning tak ada dah budak-budak lah ni dia tak tahu dah. Duit blue bear dulu. Zaman boleh jadi racakanที่ 8, racakanที่ 7 pada zaman dulu. Tu. Kita ni dah belaka dah.
duit sekuk kertas. Ni dia wasadar setengah-setengah orang duit sekuk kertas. Duit 10 kok kertas. Lah ni tak ada dah duit 10 kok kertas. Tu gitulah. Nak ayat katanya pada zaman dulu harga murah. Kalau kita nak kira mah pada zaman dulu lah 2-3 ribu, tapi payah nak cari. Payah nak cari duit. Tu. Supaya juga dengan barang supaya dengan mah pada zaman lah ni harga dekat-dekat dengan 40 ribu sekop. Bukan mudah-mudah. Lepas tu orang pun tak ada duit, dia curi. Masuk dalam kedam mah plon. Tu gitulah nak ayat hukum ni. Lepas tu yang ketiga, dan orang yang keluar dari agama serta meninggal jamaah Islam. Ni orang hak jadi murtad dia panggil. Orang hak tak say kepada Islam dan orang hak tinggal jamaah Islam. Jamaah ni maknanya kelum Islam lah. Yang anak orang ni hak sebenarnya kena ada ni jamaah. Kena ada jamaah. Jamaah lagu mana? Bukan semaya Jumaat dah. Jamaah ni maknanya parti ataupun kelum. Untuk nak menegak Islam di atas muka bumi. Tu gitu. Terutamanya di zaman Nabi tu dia tak ada jemaah lain-lain kecuali jemaah Islam hak Nabi bawa. Nabi pun royak at-tariku lidinihil mufariqu lil jamaah. Orang yang tinggal agama dia tubik daripada agama dan tinggal jamaah Islam. Pas learning dah kadang-kadang orang ni tubik daripada Islam ni jadi kila mainnya. Jadi buat main-mainnya. Ada saya duk tengok dalam Facebook. Orang-orang anak-anak orang Islam kita tak masuk siar. Nah. Jadi kafe. Gitu. Asal dulu tu mokpok Islam. Tapi bo dia ni orang hak jadi siar tu saat ni. Dengan sebab dia duduk krukli dengan orang siar, nikah dengan orang siar. Duduk pasang siar, jadi siar. Tengok. Walaupun nama pada asalnya Islam, bubuh dalam bak pracacun sasana Islam. Tapi dia duduk pasal kafe, walaupun tak makan babi, walaupun tak semua tak kau, tapi cara hidup tu duduk pasal siar. Lepas tu mati pula, ambil mayat getok di wat. Ya Allah dah tu. Dah. Tu nak ayat katanya, orang-orang zaman-zaman lah ni dia mudah tukar agama. Orang jenis pasal ni kena igak dia, suruh dia taubat dalam masa 3 hari. Kalau nampak tak sip taubat lagi nak duduk dalam agama asing, maka kena kerak kok. Tu hukum dia kena kerak kok. Halal darah dia. Lepas tu mayat dia tak boleh tanah dalam kubur Islam. Tu tengok. Kalau tengok dalam kitab-kitab dia, dia katanya ambil mayat ni gitok jadi nate makan. We anjing makan. Pas kita tak ke nak gitok mayat orang mati. Lagu tu dak. Kurang-kurangnya kamu. Sebab tu di dunia kita zaman learning ni tak. Orang-orang Islam bukan orang tempat kita saja dak. Orang Arab dah. Saya tengok dalam YouTube orang Arab. Orang Arab ni dia kecek betul-betul dalam gereja. Dia katanya dulu aku jadi orang Islam, lah ni aku tinggal orang Islam. Aku jadi Kristian. Tengok. Jadi Kristian, tukar agama. Pas kalau kita buat pasal soalan lah. Apa boleh orang kafir masuk Islam boleh. Tapi orang Islam kita nak tubik pada Islam nak jadi kafir tak boleh. Cuba siapa nak jawab, cuba jawab. Apa? Sebab tok nenek kita Nabi ada Islam dah. Saya terima dulu. Apa? Lagi. Pakak jawab. Okey ke apa?
Oh tu, orang kafir sembahyang dak. Tak ada kena semaya, tak ada kena gapo. Bak apa? Saya tanya katanya, kita orang Islam nak tubik pada Islam, nak jadi kafir tak boleh. Tapi orang kafir nak masuk Islam boleh. Bak apa boleh orang Islam tak boleh jadi kafir? Sebab Allah kita kena dah dak. Ada dah dalam hati kita dak agama ni. Okey. Siapa nak jawab lagi? Cuba. Orang jatuh. Hak jatuh tak ramai ni duk akak tangi. Nak. Kena belakang ni kita jawab kena belakang. Mama jawab kena selalu lah. Tak ada duit 100. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diredai oleh Allah Ta'ala, yang diterima hanya Islam sahaja. Jadi Tuhan wi kepada kita Islam, jangan kita buat tahuk main. Sebab Islam yang kita duduk ni agama kena dah, hak molek dah, hak cuci bersih dah. Kita jangkan tahuk agama, pergi masuk agama lain. Tu jawab pe dia. Jawab pe yang ada dalam Quran jalan dah. So lagi, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang duk cari lain daripada Islam, walaupun dia sakut ayat ni, sakut dengan hukum gotu, tapi umumnya siapa yang duk cari lagi lain daripada Islam, maka Allah Ta'ala tak terima amalan dia, perbuatan dia, cara hidup dia, Tuhan tak terima. Lepas tu di akhirat sikit lagi, dia akan masuk dalam golongan orang yang rugi. Dalam bahasa Arab dia panggil al-mariqu. Al-mariqu ni maknanya orang biasa duduk dalam Islam, dia tubik. Duduk dalam agama asing. Dalam bahasa orang putih dia panggil atheist. Atheist ni artinya lati mai misasana. Tak ada agama. Lepas tu negeri kawasan tempat kita ni dia akan menarak dah. Narak mari lati mai misasana sikit lagi. Dia timur banyak dah di barat no, di kok Amerika, kok Europe, kok negeri Cina, negeri Jepun. Ada banyak dah. Orang mai misasana supaya dengan orang mai mi pet. Tak ada jatuh pun dak, tino pun dak. Dia orang jatuh tapi dia pergi kerak. Dia pergi kerak. Jadi tak ada. Dalam bab percacon dia tu pet tanda gini kakabat. Tak ada. Dia tak mengaku katanya dia jatuh dan tak mengaku katanya dia tino. Ning learning belanar. Lepas tu apa tah lagi negeri Sia ni. Prates Thai 2-3 hari lepas dah Sapa Pan anumat dah. Katanya boleh menikah jatuh sama jatuh, tino sama tino. Nanti tengok. Akan timbulnya di kalangan orang-orang Islam kita. Dah negeri wisiak dah. Nak kod mai, royak katanya boleh. Tino sama tino, jatuh sama jatuh. Hak kod mai tak ada wi belum pada ni pun orang duduk pasang tuan belana duduk. Jatuh sama jatuh. Pas jatuh sama jatuh dia duduk sekali dia jimuk lagu mana? Minta maaf ni bulan puasa ni. Jimuk lagu mana? Boh kok punggung tu. Saya lok boh kok punggung. Supaya amalan puak-puak Nabi Lut. Tu. Nak jatuh sama jatuh. Belum pada tu tak ada lagi orang pasal nak kau jatuh sama jatuh. Tapi kaum Nabi Lut jadi lagu tu. Kau orang tino ni tak sih. Tu. Tengok orang tino tak berahi weh.
Nak jatuh. Lepas tu nak jatuh pula hak comel-comel. Banyak mana lah ni orang duk main jatuh sama jatuh. Minta maaf juga ni, di bulan Ramadan kita kecek. Tapi kecek dengan dasar ilmu. Orang tino sama-sama orang tino. Lepas dia jawab lagu mana, dia tidur sekali. Duk genyih-genyih pergi mari. Telanjir sama telanjir. Genyih mung genyih aku. Nak wisdak. Pas benda-benda pasal ini ni Nabi larang. Jangan jatuh sama jatuh, tino sama tino, duk dalam kain tular, duk atas katil tular, kau duk dakak, kau duk siung. Dia timbul nafsu tu. Walaupun jatuh sama jatuh, setengah-setengah orang je tengok, tak berhi weh. Tapi dia jatuh tu comel. Jangan. Sebab tu kita tengok setengah-setengah orang pondek dah. Tubuh dia dah. Tengok kulit dia. Lebih pada tino lagi comel. Inilah. Akan timbulnya banyak atas muka dunia. Sikit lagi. Kita ambil berpandu kepada hadis Nabi yang kita belajar pada hari ini. InsyaAllah akan menjadi pahami kepada kita bahawa halal darah bagi 3 golongan, iaitunya orang yang bunuh orang dengan sengaja. Yang kedua, orang yang biasa bining, biasa belaki tapi duk zina. Dan yang ketiga, orang yang keluar dari Islam dan tinggal jamaah. Ni saya tak panjang kecek dah. Royak sekadar ni katanya, inilah ada ini adalah ajaran yang ada dalam Islam. Sekadar ni lah insya-Allah. Lepas tu kita akan sambung pengajian hubungnya dengan iktikaf, dengan sebab kita ni duk nak masuk dia dalam 10 hari akhir bulan Ramadan tahun 1445 Hijrah. Okay, alhamdulillah. Hari ni hari Sabtu dah. Kena tanda 1 19 bulan Ramadan 1445 bersama 30 bulan 3 2024 2567. Okey. Alhamdulillah. Masuk di dalam bab iktikaf. Saya colek daripada kitab selalu dah. Namanya Al-Fiqhul Wadihu minal Kitab was Sunnah 'ala al-Madhahibil Arba'ah. Juzuk yang pertama muka 560 ni. Nah, saya ambil kitab ni dengan sebab duk perhati tengok isi yang dia tulis pasal mudah-mudah. Tu tak ada duk balik khilaf ulama banyak. Dia maknanya dia pilih mari bubuh jadi sebuah kitab yang mudah dipahami oleh Dr. Muhammad Bakar Ismail rahimahullahu taala. Duk di muka 500 ni saya rayak sikit dak. Kita ni kalau kira hari ni 19 Ramadan. Setengah-setengah negeri hak puasa belum pada kita seperti Mekah. Dia puasa 20 dah hari ni. Tu maknanya orang hak pergi umrah pergi duk di kawasan Mekah, Madinah ataupun negeri-negeri hak sekali puasa hak 20, maka malam ni dia mula iktikaf. Negeri kita dah kita pergi katanya dah hari ni hari 19, esok 20. Maka malam 21 disunat bagi kita amal dengan ajaran Nabi SAW, iaitunya iktikaf di masjid. Tu. Cuba kita dengar dalam 4-5 muka dah saya baca, tak ada slow sangat, tak ada cepat sangat. Iktikaf artinya berada dalam masjid serta niat iktikaf sebagai apa? Mendekati diri kepada Allah. Mari masuk duduk dalam masjid. Walaupun kita masuk tidur, tak ada buat amal apa ni, tak ada duduk semaya sunat. Semaya waktu tu kena semaya lah. Nah, walaupun tak baca Quran, kita nak duduk dia pun tak ada gapo, tapi niat molek masuk masjid ni supaya kita duduk dalam masjid nak kali dah. Bos apa di pintu masjid ataupun tangga masjid. Kita niat lalu dah, aku iktikaf kerana Allah. Tak ada kena katanya sahaja aku iktikaf
dalam masjid ini sunat kerana Allah, hak tu panjang. Tapi kalau dia kita niat, aku iktikaf kerana Allah. Supaya kita niat puasa. Kita niat puasa ni yak di awal puasa lagi dah, bulan Ramadan. Lepas tu sunat bagi kita baru sokmo, we ada niat sokmo nak malam. Kita bangun makan sahur tu jalan dah tu. Ulama setengah-setengah je katanya, niat walaupun kita tak ada belafaz, tak ada telitah dalam hati, tapi orang dia bangun makan sahur, kalau orang tanya, "Behing, bangun makan sahur buat apa?" "Ah, nak puasa." Jalan dah tu. Nah, tak kira bangun makan sahur, pak orang tanya, "Nak buat apa?" Bangun makan nasi, bangun makan roti, bangun makan air. Tak tahu. Tak tahu nak buat apa, puah-puah tidur, bangun. Bukan dia. Nah, gitulah. Hukumnya, hukum iktikaf sunat muakkadah. Maknanya sunat yang digalak benar. Terutamanya di 10 akhir bulan Ramadan. Setengah apa ni? Sunat pada hari ataupun masa selain 10 akhir Ramadan. Tak mesti katanya kena iktikaf ni 10 akhir Ramadan saja. Hari lain pun tak ada apa sunat lah kada. Tapi wajib bagi orang bernazar iktikaf. Dia biasa berlaku tak? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah bernazar ketika jahiliyah dulu. Masa belum pada dia masuk Islam, dia menazar katanya dia nak iktikaf dalam Masjid Haram Mekah. Tu. Bila dia masuk Islam, dia tanya Nabi, "Wahai Rasulullah, saya ni biasa menazar nak iktikaf dalam Masjid Mekah. Berapa hari. Ni saya duduk dalam Islam dah. Saya kena tunai dah lagi nazar hak zaman jahiliyah dulu." Nabi katanya, "Ya. Mung kena tunai nazar. Sebab benda ni benda molek. Dia tak ada cara dengan agama." Nah, Nabi menjawab kepadanya, "Hendaklah engkau tunaikan nazarmu, nazar engkau itu." Tu dah habis situ. Kelebihan iktikaf pula ni duduk di muka 590 ni lagi. Kelebihannya orang masuk iktikaf ni bersih jiwa. Nah, roh dia pencuci, fikiran dia jauh daripada ke dunia Sebab tu semolek-molek bila kita masuk iktikaf dalam masjid, dunia ni kita jangan duk kecek banyak, jangan duk ambil, mari duk buat gapo gotu gani dalam sejik. Dunia tu lah. Nah, tu. Lepas tu dapat banyak pahala bagi orang yang iktikaf. Syarat iktikaf ada beberapa perkara di sini dah. Lebih kurang 7 perkara. Yang pertama, Islam dan mumayyiz. Maknanya orang tu dia kena jadi orang Islam dan dia tahu cemar cuci. Kalau budak-budak tak boleh. Budak kadang-kadang dia tak tahu lagi, dia kecing, dia berak, dia rata duduk dalam sejik, tu budak dah, tak boleh. Tapi kalau dia budak mumayyiz, reti dah. Dia nak berak, dia nak kecing, dia pandai royak. Ataupun dia boleh beza hak mana molek, hak mana tak molek, tu dia panggil mumayyiz. Goliknya tempat kita panggilnya budak akil balik. Tapi akil balik dalam istilah fiqh lain, mumayyiz makna lain. Gitulah. Yang ketiga, sana yang pertama, yang kedua dah. Dan yang ketiganya, suci daripada hadas besar. Maknanya orang tu dia bukan mari darah bukan mari darah beranak, dan bukan tak mandi lagi lepas pada jimuk ataupun mimpi tubik air mani. Ni lelaki dan perempuan. Yang ketiga dah. Yang keempat, iktikaf di masjid jami'. Masjid jami' ni iaitunya masjid yang orang buat jemaah. Tapi ada setengah-setengah pendapat ulama katanya boleh kita iktikaf di masjid yang tak ada semaya jemaah. Tapi bila siapa hari Jumaat nak semaya Jumaat, kena tubik pergi semaya ramai-ramai di masjid hak ada semaya Jumaat. Tapi sudah semaya kena kelik semula ke masjid hak dia iktikaf. Pun tak ada apa, tapi hak afdalnya masjid jami' dia panggil. Masjid yang adanya semaya Jumaat. Tak. Lepas tu orang cerak nah.
Orang tanya juga, Ustaz, di rumah ni boleh ke tak iktikaf? Ada setengah orang jawab katanya boleh. Ada jawab katanya tak boleh. Dalam kitab ni di muka 500 ni dia katanya tidak sah iktikaf dalam rumah. Tapi tidak ada sah lagi. Tidak sah iktikaf dalam masjid yang tidak disolat jamaah dan solat Jumaat. Supaya balas sah. Ya balas sah ni asalnya madrasah. Madrasah makna apa? Sekolah, tempat ngaji. Saya minta maaf banyak-banyak ni dak. Sebab tu orang Melayu kita dia kata kan kalau di atas balas sah isap rokok tak apa. Dia kata atas balas sah tak apa isap rokok. Tapi dalam sejik tak boleh. Apa tu? Boleh jadi dia faham tu. Atas balas sah tempat ngaji ya. Ngaji bos apa waktu semaya? Maka semaya sini lalu lah. Kita tak ada niat masjid apa ni. Niat balas sah. Madrasah maknanya sekolah tempat ngaji. Tapi dalam masjid jangan isap rokok. Wallahu alam, boleh jadi kena tak kena. Tapi dia tempat mana kita buat jadi tempat semaya, tak molek kita duk pergi buat benda-benda yang tak senonoh. Supaya saya rakyat sana tak. Dalam kitab ni dia katanya tidak sah iktikaf dalam rumah. Sebab apa? Sebab dalam rumah kita dia bukan masjid. Tapi ada sebahagian pendapat ulama. Katanya bagi orang Tino, dengan molek dah. Orang Tino yang susahnya nak pergi ke masjid. Nak pergi duduk dalam masjid siang malam susah. Orang tak sedia tempat untuk orang Tino. Untuk orang jatuh tak apa. Nak dia tidur, dia gapo orang pakai buka toto, buka kelambu, buka gapo pas orang Tino. Masjid susah bagi dia. Nak pergi tidur sekali orang jatuh bukan dia. Kecuali masjid hak pasal 2 lapis. Tu masjid hak le bawah untuk orang jatuh belakang, untuk ale atas untuk orang Tino belakang. Orang jatuh jangan duduk naik. Tu tak apa. Kalau ada peluang bagi orang Tino. Tapi kalau sekiranya tak ada peluang bagi orang Tino, maka ada setengah-setengah pendapat ulama. Hak ni setengahnya. Sikit-sikit yang ulama katanya orang Tino kena niat iktikaf di tempat yang dia duduk semaya sokmo dalam rumah. Tapi pendapat ni bukan pendapat yang kuat dak. Peluang bagi orang Tino iktikaf situ. Maknanya tidur semaya situ. Tu gitu tak? Habis. Yang kelima, semolek-moleknya iktikaf ni puasa hati. Molek dah kita duduk dalam bulan Ramadan. Siang hari, malam hari nak berpuasa. Kerana apa? Aisyah pernah berkata, orang iktikaf tidak boleh ziarah orang sakit, orang mati. Tidak boleh setubuh dengan isterinya. Tidak keluar dari masjid kecuali kerana hajat yang sangat-sangat. Ni pendapat Siti Aisyah. Dia duk tengok kelakuan Nabi dan sahabat-sahabat, dia waktu tubik idea dia. Katanya, kena lagu tu, kena duduk dalam masjid jangan tubik. Walaupun ziarah orang sakit pun tak boleh. Kalau dia ziarah orang sakit tak boleh, hasiah. Pas kita iktikaf, tubik masuk. Kadang-kadang hidup tengah malam, tengah hari kita tubik pergi kerja dak. Petai-petai ataupun bermalam kita masuk duduk dalam masjid. Mula daripada buka puasa, semaya mengorik, semaya isya, semaya tarawih, semaya witir, semaya tahajud. Tu. Lepas tu tengah hari, pagi lepas ada semaya subuh duduk sebentar kita tubik pergi kerja. Nama katanya iktikaf ke tak? Kalau nak katanya iktikaf sempurna, ceraklah tak sempurna. Tak sempurna sebab kita tubik masuk. Walaupun begitu pun ulama katanya suruh kita baru semua niat. Bawa masuk pak, aku iktikaf kerana Allah. Sebab kita tubik masuk. Tu gitulah. Nah, Aisyah ayat katanya iktikaf mesti bersama puasa Ramadan. Ataupun sekali lagi iktikaf mesti di masjid jami'.
Masjid hak ada semaya Jumaat, semaya jamaah dan semaya hari itu semaya Jumaat. Yang kena tidak bersetubuh dengan isteri atau suami. Orang ada duk iktikaf dalam masjid, tubik pergi cari bini dia di rumah. Ataupun tok lelaki tak ada iktikaf, bini iktikaf dalam masjid. Tok lelaki tu kau mek ya. Kelik di rumah dah sakit orak ni. Kelik mari pecek sikit ni. Nak urut-urut sikit. Mek ya pun aku duk iktikaf. Onu tok lelaki kalau dia tak tunai hak tok lelaki, deraka pula aku. Kelik di rumah. Kelik pak pecek. Beheng dia kata, ya pakai jadi lalu. Siap. Batalah iktikaf. Bukan beheng kampung ni, dok ni. Apa lain? Ada royak ni. Ada, gitulah. Ada. Tidak bersetubuh dengan isteri dan suami semasa iktikaf. Ini maknanya malai hari dalam bulan Ramadan. Walaupun kita ni halal tengah malam, maknanya mula daripada masuk ngorek sampai ke subuh, kita boleh setubuh laki bini. Tapi pada masa iktikaf, kalau sebolehnya orang niat iktikaf jangan setubuh dengan laki bini. Nak, dia batal iktikaf. Lepas tu yang ketujuh, mendapat izin dari suami. Kalau dia bini lah, bini nak iktikaf kena royak sepatah. Kita nak iktikaf di sejik. Abang tak apa. Abang pun nak pergi kok. Ataupun abang dia tak ada pergi, duduk rumah. Bininya iktikaf di masjid. Maka kena minta izin. Nah, tetapi ulama berselisih pendapat hal tempat iktikaf bagi perempuan. Tengok. Saat ni saya royak dah tak? Royak sekali lagi. Golongan ulama dalam mazhab Hanafi, dia panggil Al-Ahnaf, mengatakan iktikaf orang perempuan boleh di tempat solatnya di rumah. Ni nak ayat katanya, saat ni tak? Royak katanya tak boleh. Tapi ada pendapat royak katanya boleh di rumah dia. Tempat khah yang dijadikan tempat solat. Lepas itu kita pilih lah tak? Di rumah kita bucu mana kita nak iktikaf mengikut pendapat dalam mazhab Hanafi. Lepas kita ni jangan duk pergi sepik sangat di segi pahame. Jangan duk pergi faham katanya kita kena mazhab Syafi'i ya. Mazhab lain-lain tak boleh kita pakai. Tak. Mazhab tu untuk kita pilih. Bukan untuk kita pegang hak Syafi'i sampai ke kita berasa katanya mazhab lain tu berasa salah. Tak. Tu. Saya misal mudah-mudah ni tak. Kita orang Melayu ni tepuh laki bini. Kita berasa katanya jatuh hari semaya dah. Jatuh hari semaya. Tepuh pak batal. Tapi buat apa boleh pergi Mekah? Tak apa weh. Gano dia berasa susah. Tepuh dengan laki bini. Kena duk ambil air semaya. Tawah dan malam orang lain sudah habis dah. Kita kalau tawah boleh 2 keliling jatuh air semaya. Kena ambil air semaya semula. Tawah pula boleh sekeliling jatuh air semaya semula. Tu dah. Nak ayat katanya mazhab lain-lain pun kita boleh ambil dan kita boleh guna. Tak mesti katanya kita kena mazhab Syafi'i sampai mati. Tak. Ni tengok dah. Mazhab Hanafi dia katanya boleh orang tino iktikaf di rumah asal ke tempat tu tempat khah bagi dia. Tu tak? Lepas tu tidak boleh iktikaf dalam bilik tidur ataupun dapur. Sebab apa? Sebab bilik tidur tu tempat tidur. Ya ada katil, ada lembek, ada apa. Kita iktikaf dalam rumah kita. Kita pilih lah bucu mana-mana. Kalau misal katanya kita rumah tak ada besar mana, belah dapur pun dapur. Sebab situlah tempat kita duduk semaya. Buat apa ni? Bucu dapur kita. Situ tak ada apa.
Dia royak di sini, tak siu jadi kita duk glomok tepat nak nanok, nak goreng, nak gapo pun situ, nak tidur pun situ, nak iktikaf pun situ, nampak tak sesuai. Tidak. Lain-lain ulama mengatakan mesti iktikaf dalam masjid yang disediakan tempat untuk mereka serta aman dari mana-mana fitnah. Ni ulama kebanyak ke royak lagu tu lah. Sebab tu orang Tino, orang Jatah nak iktikaf dah. Maknanya dalam masjid itu dikira katanya aman, selamat. Utama sekali orang-orang Tino. Dia nak duduk nak mana-mana masjid, dia kena yakin katanya harta benda dia, tarasak dia, duit dia orang tak curi. Orang bukan duk mari nak bunuh dia, nak khianat dia. Tu kena yakin lagu tu. Insya-Allah dah. Mari ni duduk di muka 597. Maka kias hal iktikaf dengan solat bagi perempuan. Orang Tino ni ya moleknya semaya di rumah, pada semaya di masjid, tapi tidak dilarang orang Tino semaya di masjid. Maka kias daripada iktikaf iaitu nya supaya semaya. Iktikaf dalam rumah di tempat khas adalah lebih dari iktikaf dalam masjid jika tidak selamat ataupun susah payah bagi orang Tino. Ini duk kecek hal orang Tino banyak ni. Tetapi jika selamat, maknanya ataupun tidak payah, tidak susah sangat, tidak bercampur aduk dengan orang lelaki, maka diharuskan mereka, maknanya orang Tino saat ni beriktikaf dalam masjid. Ustaz Ashraf, sini ada tak iktikaf? Ada dah. Ada boleh jadi ramai, tak ramai, kita tak usah duduk serius sangat. Nah, kalau ada. Kalau tak ada pun boleh jadi setengah-setengah orang yang ada hajat dia. Tengah hari dia kena tubik pergi kerja, payahlah kena duk cara ke anak, cara ke cucu. Kita tak usah duduk pergi kreat dengan benda ni. Nah, ada peluang iktikaf. Tak ada peluang tak usah. Gitulah. Lepas tu masa ataupun tempoh iktikaf pula. Dalam mazhab Maliki, dia katanya sekurang-kurangnya sehari semalam. Dia masa iktikaf. Nah, kias dengan puasa saat ni, orang goliknya puasa ni, maknanya, yak pagi sampai petang. Dia kira katanya sehari semalam dah tu. Supaya juga dengan iktikaf. Tapi ulama lain dalam mazhab lain katanya sekurang-kurangnya 1 detik. Maknanya sebentar supaya kita masuk dalam sejid. Kita masuk dalam sejid, kita nak ambil Quran. Jalan masuk. Kita niat iktikaf. Aku iktikaf dalam masjid kerana Allah. Jalan ambil Quran suti, tubik. Tu dikira iktikaf boleh pahala dah kepada kita. Nah, kecuali iktikaf orang yang bernazar. Dia biasa menazar. Kalau dia anak aku berjaya ni, aku nak iktikaf 20 hari. Misal. Dia anak aku berjaya hijau ni, ataupun dia sok boleh ke apa, aku nak buat tu, nak buat ni. Maka orang dia menazar lagu tu, dia kena tunai. Sekali, apa ni? Iktikaf pun suka juga kalau dia diam nazar. Tempoh panjang iktikaf. Saya tanya ni, sepanjang-panjang iktikaf, selama-lama iktikaf ni agak-agaknya berapa hari? Agak-agak tu. 10 hari. Terang-terang goyak. Boleh tak kita nak iktikaf 4 bulan misal tu? 2 bulan duduk dalam sejid, tak tubik-tubik. Boleh tak? Tu cuba kita tengok dah. Tempoh panjang, maknanya raya wilayah usud. Tidak ada masa panjang bagi iktikaf. Kalau misal katanya orang tu, ya tak ada susah apa. Duit pun ada dah. Boleh jadi setengah-setengah, bini pun tak ada, anak pun tak ada. Nak duduk dalam sejid, nak iktikaf. Kecuali kecing berok. Kecing berok ya tubik. Kecing dalam jamban sejid. Lepas tu masuk duduk dalam sejid.
Siapa masa orang mari hantar makan ni kepada dia. Maknanya dia hidup dalam sejid. Tak ada gapo. Ni mengikut kebanyakan ulama kata. Nah, mengikut kesesuaian orang iktikaf. Tetapi sebahagian fuqaha, sebahagian ulama mengatakan makruh iktikaf lebih dari 10 hari. Tu semua kena ngakak rakyat saat ni. Nah, sebab orang ada iktikaf ni, dia tak boleh pergi mana. Padahal dalam Islam ni, dia bukan suruh kita kurung diri dalam sejid. Dia suruh kita muamalah dengan orang, pergi situ, pergi sini, ziarah orang, pergi jalan makan angin. Lepas tu dalam Islam tak ada pasal kurung siapa ke, tak bining, tak belaki. Tak boleh. Dia panggil ruhban. Ruhban ni maknanya rajin wa amal pada waktu malam. Siapa kau tak ada mikir untuk nak bining, nak belaki, nak duduk dengan orang tu, dengan orang ni, capo gaul. Tu jalan tu dia panggil ruhban. Dalam Islam dia tak say lagu tu. Walaupun kita tak boleh bining, tak boleh belaki dah pun, tapi jangan kita kurung diri kita dalam masjid. Nah, lepas tu ada setengah pendapat yang katanya makruh iktikaf lebih pada sebulan. Tu tak molek dah. Nah, habis situ. Kita pergi lagi dah. Masa ada sikit lagi. Di muka 568. Perkara sunat ataupun digalakkan melakunya ketika iktikaf. Saya nak minta ramai-ramai ni tolong-tolong royak dah. Dia kita duduk dalam masjid, kita duduk tengah iktikaf. Gapo kata kita sepatut buat? Baca Quran, semaya sunat, zikir, dan selawat ke Nabi SAW, istighfar. Rana ni orang tino belakang jawab ni. Orang jatuh? Tidur. Tidur pun boleh. Buat saya burung. Tengok. Mari iktikaf, bawa buluh, bawa gapo, kayu-kayu dak, gorek-gorek. Aku duk saja mai buat sarang burung dalam masjid. Buat tu boleh, tapi nampak tak molek tu. Buat boleh tak ada apa. Misal katanya kita kalau dia duduk rumah pun buat sarang burung tak? Nah, lepas tu kita duk buat sarang burung dalam masjid, tak ada duk ganggu orang. Kerja pun ada. Luar pada zikir, luar pada baca Quran, buat. Sudah iktikaf boleh 10 hutir sarang burung. Misal saja tu. Boleh tak ada apa, tapi jangan buat di masjid cuma ganggu orang. Ni tak boleh. Nah, walaupun pendapat setengah-setengah ulama katanya jangan duk ambil urusan dunia, mari duk buat dalam masjid. Saya royak ada 10 perkara dah. Dia tulis dalam kitab ni, katanya benar hak sunat dan digalak buat dalam masjid kita iktikaf. Yang pertama sekali baca Quran dengan tadabbur, perhati maknanya. Yang kedua zikir kepada Allah dengan cara yang diajar oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga baca buku agama. Nah, buku-buku umum yang berfaedah kepada diri ataupun orang ramai. Misal katanya, kita pakak mari dengar belaka. Saya ambil surat suti, pakak mari baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita pakak dengar belaka dah. Saya baca, kita pakak boleh dengar. Tak apa. Tu. Nah, apatah lagi baca Quran, baca hadis-hadis Nabi. Yang keempat, iktikaf di hujung ataupun di bucu masjid. Maknanya kita jadi ambil mana-mana bucu, tak sewa jadi gelewat, kita duduk di tengah. Takut-takut kan? Takut kita tidur lama. Misal tu, orang mari nak semaya, kita duduk krong. Jadi, susah bagi orang nak semaya di tempat semaya. Baik, lebih moleknya kita ambil bucu-bucu. Ikutlah, ni masjid Darun Naim kita ni 2 lapis. Kalau misal katanya alik atas nak pergi ke orang tino belakang, kau tak ada apa. Alik bawah pergi ke orang jatuh belakang, tak ada duk gelewat, tak ada duk gapo. Orang tino nak turun masuk bilik air pun turun kok tangga dia, masuk bilik air. Orang jatuh pun masuk bilik air hak dia. Jangan duk gelewat. Siapa kau misal saya nak misal.
kalau misal katanya masjid tu tak sesuai, bilik air orang tino kena duduk mengemel, kena duduk payahlah nak masuk bilik air, nak kecing, nak berak, nak mandi. Maka kita tak sah. Orang tino tak sah i'tikaf. Sebab apa? Susah bagi dia nak masuk, nak tubik bilik air, nak makan gapo, jadi yung yang. Maka i'tikaf di rumah. Nah, gitulah. Ambil di hujung dah bucu-bucu masjid. Tu yang keempat. Yang kelima, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadat. Supaya kita ni duk pasal ke apa? Duk buka terosak kita. Dah. Pasal lain ni ada lagu. Toteng kokeng kita duk pasal orang lain duk baca Quran. Apa dah Allah tu. Tak rai sikit habuk duk dalam sejik. Kalau duk pasal tu pasal ni, walaupun hak kita pasal kita tengok tu benda tak ada dosa, tapi jangan kita duk pergi buat benda yang mengganggukan orang sedang beribadat. Walaupun kita kecek. Tu kecek dengan suara derah. Buat gapo-gapo nampak tak sesuai dalam masjid. Jangan. Yang kelima, boleh bawa pakaian, makanan, minum peribadi. Tu. Lagu mana? Nasi kita, air kita, tempat tidur kita. Bawa pergi ke masjid. Atau dihantar ke masjid. Jadi ada orang duk panggil atas ke kita supaya tidak perlu keluar dari masjid lagi. Yang ketujuh, bercakap yang baik-baik. Duk dalam masjid masa i'tikaf, jangan duk kecek rata wican orang tu kata ke orang ni. Jangan. Kecek benda hak baik, lepas tu menjauhi dari segala percakapan yang buruk ataupun jahat ataupun karuk. Yang ke-8, pilih sebaik-baik masjid. Ya misal dalam kitab ni Masjid Mekah dan Masjid Madinah. Sebab tu kita tengok hari ni dah. Kalau kita buka dalam teratak, dalam YouTube, tengok orang pergi ke Masjid Mekah, Masya Allah, banyak. I'tikaf. Tu setengah-setengah orang malam ni duduk di sejid. Tak ada tubik-tubik. Tubik sebenarnya untuk tukar pakaian di hotel. Jadi hotel itu sebagai tempat letak pakaian. Duduk dalam sejid. Ngabuka puasa, makan sahur, makan apa, duduk dalam sejid. Ini alhamdulillah Masjid Mekah, Masjid Madinah. Lepas tu masjid biasa-biasa seluruh dunia boleh kita i'tikaf. Yang ke-9, pilih sebaik-baik hari dan malam, iaitunya 10 hari akhir bulan Ramadan. Sebab kita naknya Lailatul Qadar. Yang ke-10 akhir, sambung i'tikaf di malam hari raya. Duk rasa tak ada orang dah. Malam hari raya duduk lagi sore dalam sejid. Hak ni sunat saja ni. Goliknya petang hari tengok anak bulan nak raya tu pakat duk tanya bela-bela dah. Raya kedak ni esok ni. Baru tahu katanya raya pakat bom. Tubik klik kan. Habislah. Tu. Supaya apa? Supaya dia keluar ke musalla semaya hari raya di padang. Sebab tu sunat kita semaya hari raya di padang. Tapi tidak lagi kita semaya hari raya dalam masjid. Kita tak seru jadi baloh ni. Semaya hari raya kena semaya padang so. Ataupun setengah-setengah orang katanya, tak boleh. Bina masjid habis dah tahu juta. 3 juta habis buat masjid. Latai-latai pun nak semaya hari raya tinggal masjid pergi semaya di padang, taik lembu, taik kambing penuh. Tak usah buat buku. Kita nampak katanya sesuai semaya di mana situ. Jadi nak balah. Kalau ramai-ramai orang dalam kampung nampak katanya kita semaya di masjid, kita tak ada padang. Di kampung kita tak ada padang. Maka semaya di masjid. Tapi Nabi dia semaya di padang sebab apa? Sebab dia nak tubik belakang.
Orang tino walaupun mari darah sekalipun tak boleh semaya. Pakak tubik pergi belakang. Pergi temu dengan orang je boleh jabak salah. Orang-orang yang kita tak jumpa, tak gapo. Tak ada nak pergi ke rumah dia, kita boleh jabak salah di padai. Ha gitu. Nah, habis. Perkara yang merosakkan iktikaf. Ada sikit lagi. Benda yang kita buat maka rusaklah iktikaf. Ustaz Ashraf tak akan air saya. Nah, dek kok tak malah dah. Hai. Tak lolo saja tu. Yang pertama sekali, iktikaf akan rusaknya jimuk. Jimuk laki bini. Sama ada di malam ataupun di siang hari. Hak ni cerak-cerak. Nah, kalau iktikaf bukan bulan Ramadan lah. Hidup jimuk dengan bini di siang hari, maka batal lah iktikaf. Yang kedua, mengeluar air mani ketika sedar. Duk pergi pegang kemaluan dia, duk pergi gosok ataupun duk pergi buat tubik air mani, maka batal iktikaf. Yang ketiga, jika dalam bulan Ramadan, maka dengan makan minum di siang hari Ramadan adalah batal puasa dan iktikaf. Tu ingat molek tu. Orang dan sengaja makan minum ataupun duk pergi buat benda yang batal puasa, maka iktikaf pun batal juga. Nah, ni dalam mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Yang keempat dan yang kelima, batal iktikaf iaitunya orang tino mari darah dan orang tino beranak. Dia ada darah, tak boleh iktikaf. Kira tanya batal iktikaf dia. Yang kena, niat keluar dari masjid. Ni jalan ni. Supaya setengah-setengah orang ya tubik waktu pagi di kerja. Maknanya rusak tu iktikaf dia. Bunuh dah. Bila dia masuk semula, dia kena niat baru semula. Nah, keluar dari tempat iktikaf, maka batallah iktikaf ataupun rusaklah iktikaf dia. Atau niat sahaja walaupun tidak keluar dari masjid, maka batallah iktikafnya. Tu. Sebab tu niat kita ni kena niat molek. Nah, yang ketujuh, keluar dari masjid dengan sengaja tanpa uzur syar'i. Makna kan? Kita duk iktikaf dalam masjid, kita tengok burung duk ada. Burung ni comel weh, igak kita. Burung kecil lagi. Kalau dah kita igak, kita boleh ambil dia pergi bubuh dalam sarang. Dengan kita duk berasa nak igak burung saat ni. Dengan benda ni tak ada penting apa ni. Sengaja nak pergi igak burung, tubik dalam masjid, tubik daripada masjid. Maka batallah iktikaf kita. Rusak. Tak. Lepas tu, lagi tajuk uzur yang diharus keluar dari masjid tempat iktikaf. Lagu mana? Hak ning anulum. Kalau dia bahasa sia, iktikaf tak batal, tapi boleh kita tubik untuk sementara. Untuk apa tu? Yang pertama, uzur secara tabi'i. Tabi'i ni maknanya kita nak liang tak boleh supaya dengan masuk jambai, nak kecing, nak berak, nak mandi, nak makan. Ya ada juga setengah-setengah sejik tak? Dalam masjid tak boleh makan. Kena makan di tempat disedia khah. Tapi dia duduk di luar sejik. Lagu mana? Seperti kecing, berak, mandi atau yang mesti dibuat di luar masjid. Ni dia kira katanya tak apa. Tak batal iktikaf. Nah, yang keduanya uzur syar'i. Uzur hok pasang agama. Lagu mana? Seperti keluar solat Jumaat. Sini semaya Jumaat Ustaz Ashraf. Sini ada semaya Jumaat. Saya nak minta ni daripada orang-orang
Saudara-saudara kita duduk titam dalam Facebook. Saya nak minta Ustaz Ashraf sedia untuk terima bantuan buat mimbar sini. Buat mimbar. Mimbar untuk semaya Jumaat orang boleh khutbah. Tu insya-Allah saya yakin katanya orang hak hati murah dia berasa nak buat kebajikan. Masjid Darun Naim ni tak ada lagi mimbar. Saya dah berasa di sini dah mimbar. Nak dengan meja sebab saya biasa buka dalam Facebook, duk tengok Ustaz Ashraf ambil ke apa? Tu, ambil tepat tok Quran. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yalah dah ni meja ni dengan kisi ni dah mimbar. Mimbar dah. Sebab tu kalau moleknya dah, we ada mimbar tepat berkhutbah. Ada boleh letak di dalam masjid kita ni. Insya-Allah dah. Insya-Allah dah. Orang buat kebajikan sama ada yang nak we kayu ke paku ke ada kayu untuk megai ke. Ikutlah saya tak pandai nak sebut tapi insya-Allah akan menjadi molek dah. Akan berkekalan pahala. Semolek-molek kayu hok pasal tak makan bubuk. Tu dah. Boleh letak dalam masjid ni boleh jadi 3-4 rung manusia pun kayu tu tak penuh lagi. Tu gitulah. Dah. Seperti apa keluar ke solat Jumaat bagi orang yang beriktikaf di tempat tidak ada solat Jumaat. Tetapi dia mesti balik ke tempat iktikaf segera selepas solat Jumaat. Tubik pergi semaya di masjid lain, sudah semaya, klik lalu dah. Di tempat yang dia iktikaf, tak ada semaya Jumaat saat ni. Yang ketiga pula uzur yang terpaksa dia panggil. Hak caping. Caping lagi mana? Menghembus kebakaran. Misal katanya duk iktikaf dalam masjid, umuh bakar. Kena pakak tubik lah dak. Cari air jiruh umuh tu nak matinya api. Ni dia panggil uzur yang terpaksa dak. Lepas tu tolong orang lemah air. Ni yang misal dalam kitab ni. Sebahagian ulama mengatakan tidak mengapa jika ziarah orang sakit. Orang ada sakit, kita pun tahu katanya tu email tu ataupun dia ni duk sakit. Kita pun duk iktikaf dalam masjid. Boleh kita pergi ziarah dia. Tapi lepas pada ziarah dia, klik mari semula ke tempat iktikaf. Nak mengurus jenazah. Kalau dia ada orang mati, kita kena duk cara, kena mandi, kena kapal, kena semaya mayat, kena pergi kubur. Boleh. Tak? Lepas tu, tidak mengapa jika lagi menjadi saksi di mahkamah. Kena naik san jadi saksi, tak apa. Tetapi pendapat yang lebih asah, lebih sahihnya mengatakan tidak boleh yang demikian di atas. Tak boleh. Hak royak saat ni tu kira katanya diberi boleh kalau sekiranya cukcen. Akhir sekali dalam tajuk ni qada i'tikaf. Qada i'tikaf. Ada dalam kitab Al-Fiqhul Wadih ni juzuknya pertama muka 570. Sebagai akhirnya dia katanya jika terputus i'tikaf dengan mana-mana sebab maka sunat qada i'tikaf. Jarang orang ni nak qada i'tikaf. Nak sebab dia kena duduk dalam masjid duk wa amma tak ada gimana. Tapi hukum maka ulama dia royak lagi ni. Pendapat jumhur, pendapat kebanyakan ulama mazhab, wajib qada bagi orang bernazar iktikaf. Orang tak nazar tak apa. Lepas tu orang yang mewajibkan ke atas dirinya iktikaf. Ni kalau dia sekiranya dia iktikaf tak cukup, maka dia kena qada. Jika orang bernazar iktikaf mati. Misal ngabehing. Behing royak katanya aku nak iktikaf 7 hari. Tiba-tiba iktikaf boleh 3 hari ya. Pergi mati. Ada lagi 4 hari.
Lepas nak buat lagu mana? Anak beheng pun tahu, orang tino beheng pun tahu. Katanya, dia iktikaf tu, dia wajib tu, dia menazar. Iktikaf 3 hari mati, maka ada lagi 4 hari. Cuba kita dengar tak? Jika orang bernazar iktikaf mati sebelum habis iktikafnya, maka tidak mesti orang lain qada iktikafnya. Tak mesti. Maka habis lalu. Tak cukup pun tak ada gapo. Tak. Tetapi ada pendapat yang mengatakan, ni, pendapat lain, ulama lain tak? Royak lagi mana? Mengatakan kaum kerabatnya, maknanya waris-warisnya, bini dia ke, anak dia ke, cucu dia ke, adik-beradik dia ke, ni dia panggil kaum kerabat. Mesti qada iktikafnya. Kerana Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah iktikaf qada bagi saudaranya yang mati. Wallahu alam, tak ada royak sini katanya saudara Siti Aisyah tu nama gapo, tapi dia nazar nak iktikaf, tapi pergi mati dulu. Maka Siti Aisyah pun qada iktikaf. Tu alhamdulillah. Habislah. Saya tulis kertas ni duduk dalam buku ni dak. Hari Ahad 49 bulan ni tahun 2550 ni. Tu 11 tahun dah saya tulis. Nak lebih kurang 11 tahun. 41 bulan 8 bulan Syaban tahun 1434. Alhamdulillah. Saya tanda belakang. Dia tulis mana-mana duduk mana, saya tanda habis. Tanda. Sebab apa? Sebab kita boleh jadi sebagai bukti dan dalil. Katanya kita tanda buku ni, kita baca mana duduk mana ni. Siapa ke saya tanda ni. Ni. Siapa pukul 10 2 minit pagi. Tanda juga. Ada buk ni. Tengok buk ni saya tulis. Colek daripada kitab Arab ni. Tulis. Tanda habis. Supaya mudah bagi kita mengajar. Kalau dia kena duk baca bahasa Arab terjemuh, dia makin masa. Kalau dia kita nak mengajar kepada pelajar kita, hak pasal budak kena ngaji bahasa Arab, tak apa, kita baca bahasa Arab, kita terjemuh. Baca bahasa Arab tak apa. Sebab ia kena tunggu lagu-lagu mana pun budak ia kena ngaji. Tapi untuk kita orang kampung ni, kadang-kadang tak perlu kita baca bahasa Arab. Baca bahasa Melayu lah dulu. Tu gitulah lebih kurang untuk pengajian kita pada minggu ni. Lepas tu minggu depan ni masa iktikaf. Lepas tu duduk di Ustaz Ashraf. Dia katanya ngajar. Kalau tak ngajar, dok. Itulah. Insya-Allah. Ada siapa nak tanya, nak royak, nak tambah, sila. Ya. Kita duk iktikaf nak tubik pergi beli barang. Dia masuk dalam supaya saya duk royak sat ni, maknanya beli barang untuk nak nanuk. Nak buat lauk ke apa, maka boleh. Tapi kita tubik pergi pak tu, baru nak masuk semula baru aku iktikaf kerana Allah. Baru niat. Ada ke apa? Habis dah. Gana. Orang tu duit je jatuh. Betul? Ya. Lagu mana tak dengar tak cerak. Dah. Dengar dah tapi tak cerak. Acik-acik cuba ayat sekali lagi. Temung duit jatuh. Dia tak ada sakut dengan kita dak. Duit kita dah jatuh. Walaupun
Belum pada ni kita duk biasa duk ambil duit orang hak jatuh ke gapo. Kita ada sakut apa. Tuhan tanda siap-siap dah. Duit kita dia duk dalam poket dia nak bukan nak jadi hak kita. Jatuh. Lagu tu. Lepas tu cari pula. Walaupun duit kita bukan jatuh dak. Duk selik kat dalam rumah kita. Cari acip ni pala. Tak tahu. Bo tekah kita tak ada nok ke dia ni. Duk sipai. Duit ni duk ada ni 4,000. Baru teringat katanya, biasa kita lipat duit. Duk taruh sini. Gitulah lebih kurang. Dia tak ada sakut dengan hukum gapo ni. Ya. Zakat nego. Ya. Ya. Saya jawab dengan secara umum dah. Duit yang kita taruh cukup setahun. Tak ada maknanya tak ada duk kosek apa. Bila cukup tahun, maka kita kena keluar zakat. Bukan sikit dah ni, maknanya duit banyak. Kira katanya siapa kau misal sana, misal kata siapa 10,000, 20,000. Kalau misal katanya duit 100, 200 duk taruh setahun tak ada kena keluar zakat tu. Nah, tapi duit dia anggap katanya banyak. Maka kita kena keluar zakat bila cukup tahun. Nah, supaya juga dengan mah. Mah ni diizin kepada kita orang Tino boleh pakai mah. Dia lebih kurang dalam 5 kok setengah sampai 6 kok. Lebih kurang. Nah, sebab mah ni dia timai namnak dia 20 misqal dalam kitab fiqh. Royak katanya kalau sekiranya kita pakai nekok lah, kita tak mudah-mudah tak kena keluar zakat. Tapi hak lebih pada nekok tu 7 kok, 8 kok, 9 kok, tu hak lebih itulah kita kena bayar zakat. Dikiranya dengan harga duit. Saya misal sepang royak sat ni dah. Mah lah ni dekat-dekat dengan 40,000 dah. Kita ada mah 7, 8 kok misal tu. Hak nekok kita tak ada kena keluar zakat. Boleh kita pakai. 10 kok pun boleh kita pakai. Tapi kena keluar zakat hak lebih pada nekok tu. Ya? Kira dengan duit. Kira dengan duit. Siapa nak ada mah banyak mana pun tak ada gapo. Supaya juga dengan zakat nego. Kita nego dah dalam rumah, dalam kedai kita ataupun dalam barang hak kita duk nego ada duit masuk, duit tubik, kita kena duk bayar hutang, bayar kata, maka dikira zakat nego yang kita kena kiranya duit munwian dalam masa setahun tu lebih kurang berapa. Dengan laba dia, dengan modal dia. Kita hitung semua. Ada sebahagian ulama katanya kira hak duit untung saja. Hak modal tu dengan sebab kita duk musingnya. Duk musing, duk beli, jual, masuk, beli, jual. Gitulah lebih kurang. Dia kira katanya hak untung. Hak laba kepada kita dalam setahun-setahun. Orang nego ni dia tahu. Dia tahu katanya duit untung laba kepada dia sebulan masuk berapa. Maka dikira zakat nego dia. Sebahagian ulama katanya kira habis. Modal dengan untung. Setengah ulama katanya kira hak modal saja. Setengah ulama katanya kira hak untung saja. Hak ni ada pendapat. Ada saya mengajar dalam bab zakat. Royak sosok katanya ulama tu nampak lagu tu, ulama ni nampak lagu ni. Tu gitulah lebih kurang. Duit taruh. Dan kita taruh sama ada di rumah kita ataupun taruh di tanakan. Duit itu dah cukup tahun, maka kita kena keluar zakat. Start dekat
ia ada hak dia. Sebahagian ulama katanya lebih kurang dalam 100,000 ataupun dikira banyak. Banyak-banyak ni kita pun tak tahu kat nak royak katanya banyak mana. Boleh jadi setengah-setengah orang. Kalau 50,000 dia berasa banyak dah. Ada setengah orang 100,000. Dia berasa sikit lah bagi dia. Dalam 100,000 misal tak, duit dia duk taruh cukup 100,000. Banyak dah tu tak? Maka bila cukup tahun dia kena bayar zakat 2,5. Maknanya dalam 100 kok waktu beknya 2 kok 50 stek. Kalau 1,000 waktu bek 25 kok. 25 kok. Kalau 10,000 250. 100,000 waktu beknya 2,500 kok. Tu nak ayat katanya banyak lagi hak ada di hak dia. Waktu bek sikit ya. Lebih kau molek. Kalau kita berasa nak basi waktu bek. Basi maknanya lebih banyak daripada hak kita wajib kena bayar. Ya. Dia kena qada. Ya. Orang taruh duit mari lama dah tapi dia tak tahu katanya kena keluar zakat. Mari mengaji pak, kena bayar weh. Maka dia boleh qada zakat dia. Lepas tu boleh jadi dah duit tu duk masuk tu baik ya kiralah. Kira katanya agak-agak katanya tahun tu duit ada banyak tu, tahun ni ada banyak ni. Tahun gitulah lebih kurang. Tak boleh. Kita nak ambil duit dok biar nak bayar zakat tak boleh. Sebab di bank duit dok biar tu kita nak ambil guna untuk peribadi kita pun tak boleh. Kecuali untuk umum. Misalnya kita nak ambil dok biar kita tu nak wi ke sekolah tadika, nak buat ngan tadika misalnya nak beli wah apa? Wah gelembung. Nak beli misal katanya benda apa yang berguna pak tu pakai sudah lalu dah. Bagi budak-budak main game, main gapo, beli dengan duit tu. Tak usah buat kebajikan ya panggil. Buat jadi simple kan. Tu nak duit dok biar. Boleh kita guna untuk cai prayot. Dok biar tu boleh. Jangan kita royak katanya duit dok biar ni haram. Tak boleh guna, tak boleh bui. Boleh. Kalau dah kita pergi cabut, kita tanda lalu. Tengok dalam banci tanakan kita. Hak ni duit dok biar. Ada apa kok. Setengah-setengah orang lah ni dah. Wallahualam lah, saya tak berani nak hukum. Dia pergi buat pagar. Duit dok biar. Dia katanya ambil duit ni untuk buat pagar. Bukan pagar masjid dah lah. Pagar untuk gambar-gambar satarana aja panggil. Wallahualam buat jambe sejik ni saya pun tak berani kak nak royak katanya duit dok biar boleh kita buat jambe sejik dak. Sebab hak masjid ni kita kena jadi hak cuci sungguh. Walaupun jambe sejik sekalipun. Kita nak jadi cuci bersih duit itu yang kita buat. Wallahualam lah hak ni saya minta tolong tanya orang-orang yang lebih arif, lebih tahu lagi lah. Gapo kak nak tanya ni? Jalan wakah tak ada apa. Gapo kak? Orang perempuan mari iktikaf lebih molek mana? Di masjid ke di rumah? Dia kena tengok keadaan. Kalau misal katanya di masjid lebih molek. Maknanya ame selamat tok laki dia pun wi izin makan ni pun ada. Lepas tu dia boleh buat amal ibadat pun sempurna molek dalam masjid. Ni lebih moleknya dia iktikaf di masjid. Mari saklami lalu. Abang dia pun ada. Pakat mari. Tapi kalau sekiranya susah bagi dia.
Tok laki mari ke masjid iktikaf. Tapi bini kena duk cara umur, kena duk sapuh, wak lauk, basuh pinggir, gotu, gani, misal katanya. Maka tak sesuai bagi dia nak mari ke masjid. Maka iktikaf di rumah. Walaupun tok laki dia wizeng dah. Tak apalah, mari nak pergi sejik gigi, tak ada apa. Tapi bagi orang tino, dia kena timbang diri dia pula. Molek dia pergi sejik ke ataupun di rumah. Sebab tu nak jawab katanya hak mana lebih molek. Kena timbang sendirilah, tengok katanya keadaan macam mana. Ya. Amalan itu dalam semaya bila nak sujud, turun tangi dulu ke turun lutut dulu. Hadis sahih turun tangi dulu. Maknanya kau turun pak tu tapi tangi dulu sampai di latar. Ni umumnya Nabi buat macam tu. Tapi ulama bila apa? Dia mari hurai ni, dia katanya buatlah mengikut selera kita. Setengah-setengah orang payah ke? Dia gemuk ataupun tubuh dia besar. Nak turun tangi dulu payah. Maka dia kena turun lutut dulu. Kau turun pun tak ada gapo. Tu kalau mengikut hadis sahihnya turun tangi dulu, tapi bukan turun gop. Lagu tu turun kau turun baca lutut nak sapa di latar, dia buat turun tangan dulu. Tu gitulah. Habis dah. Ada lagi soalan? Tak ada dah. Waktu zuhur pun sampai dah. Alhamdulillah. Wallahu alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah para ibu, para ayah yang dimulia oleh Allah Taala sekalian. Jadi pihak saya ahli jawatan kuasa serta dengan orang kampung Masjid Darun Naim kita di Sukirin hari ini, kita merayu kepada adik kakak semua sekiranya ada nak berbari sokongnya ataupun bantuan kepada Masjid Darun Naim kita, segala aktiviti khususnya bulan Ramadan ataupun kegiatan harian mingguan di Masjid Darun Naim kita, insya-Allah adik kakak boleh bersama dengan Masjid Darun Naim kita dengan kita buat kong tulak 100 kok ataupun kong tulak dengan roibat. Khususnya oleh kerana di hari ini kita masjid kita sudah siap belakang dah, dan tanah kubur pun siap belakang dah, tanah wakaf pun kita ada dah, dan juga kita merayu kepada adik kakak semua dah kita boleh bagi sokongnya kepada masjid kita. Ya, khususnya kegiatan kita di masjid kita ada ngajar, ada ngaji, dan juga kita nak masuk dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ni, dan insya-Allah adik kakak boleh pakat bagi sokongnya kepada masjid kita dengan lek banci 9 kau deng si sun pet si sun song di ada di depan kaca kita ni insya-Allah. Jadi pihak saya dan juga ahli jawatan kuasa Masjid Darun Naim kita ucap ribuan terima kasih kepada adik kakak semua yang duk bersama dengan kita sejak daripada bangunan masjid, tanah wakaf kubur, tanah wakaf untuk sekolah, dan juga hari ini. Dan semoga Tuhan lah boleh balas rezeki barakah kepada adik kakak semua. Semoga ia akan jadi pahala jariah kepada kita suatu hari nanti selepas pada kita mati menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Selamat kepada saudara dan saudari yang tu serta live Masjid Darun Naim. Semoga dalam kegiatan puak-puak kami ni semoga dalam kegiatan ni untuk berpedah ramah. Oleh itu kepada ahli penyokong, kepada semua mana duk tengok ataupun duk live sok tengok ni, semoga
siapa nak bantu ataupun nak beri kegiatan bulan Ramadan ni, anak puak kami itu ahli masjid Darul Naim, semoga ditimukan oleh puak kami semua. Dengan itulah ucapan terima kasih kepada hak yang menyokong dengan katanya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah para ibu, para ayah yang dimuliakan oleh Allah Taala sekalian. Jadi pihak saya ahli jawatan kuasa serta dengan kampung Masjid Darul Naim kita di Sukirin hari ini, kita merayu kepada adik kakak semua sekiranya ada nak berbagi sokongnya ataupun bantuan kepada Masjid Darul Naim kita, segala aktiviti khususnya bulan Ramadan ataupun kegiatan harian mingguan di Masjid Darul Naim kita, insya-Allah adik kakak boleh bersama dengan Masjid Darul Naim kita dengan kita buat kong tulak 100 kok ataupun kong tulak nang roibat. Khususnya oleh kerana di hari ini kita masjid kita sudah siap belaka dah, dan tanah kubur pun siap belaka dah, tanah wakaf pun kita ada dah, dan juga kita merayu kepada adik kakak semua kita boleh bagi sokongnya kepada masjid kita. Ya, khususnya kegiatan kita di masjid kita ada ngajar, ada ngaji, dan juga kita nak masuk dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ni, dan insya-Allah adik kakak boleh pakat bagi sokongnya kepada masjid kita dengan lek banci 9 kau deng si sun pet si sun song di ada di depan kaca kita ni insya-Allah. Jadi pihak saya dan juga ahli jawatan kuasa Masjid Darul Naim kita ucap ribuan terima kasih kepada adik kakak semua yang duk bersama dengan kita sejak daripada bangunan masjid, tanah wakaf kubur, tanah wakaf untuk sekolah, dan juga hari ini. Dan semoga Tuhan lah boleh balas rezeki barakah kepada adik kakak semua. Semoga ia akan jadi pahala jariah kepada kita suatu hari nanti selepas pada kita mati menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Selamat kepada saudara dan saudari yang tu serta live Masjid Darul Naim. Semoga dalam kegiatan puak-puak kami ni semoga dalam kegiatan ni untuk berpedah ramah. Oleh itu kepada ahli penyokong, kepada semua mana duk tengok ataupun duk live sok tengok ni, semoga siapa nak bantu ataupun nak beri kegiatan bulan Ramadan ni, anak puak kami itu ahli masjid Darul Naim, semoga ditimukan oleh puak kami semua. Dengan itulah ucapan sedikit terima kasih kepada hak yang menyokong dengan katanya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah para ibu, para ayah yang dimuliakan oleh Allah Taala sekalian. Jadi pihak saya ahli jawatan kuasa serta dengan kampung Masjid Darul Naim kita di Sukirin hari ini, kita merayu kepada adik kakak semua sekiranya ada nak berbagi sokongnya ataupun bantuan kepada Masjid Darul Naim kita, segala aktiviti khususnya bulan Ramadan ataupun kegiatan harian mingguan di Masjid Darul Naim kita, insya-Allah adik kakak boleh bersama dengan Masjid Darul Naim kita dengan kita buat kong tulak 100 kok ataupun kong tulak nang roibat. Khususnya oleh kerana di hari ini kita masjid kita sudah siap belaka dah, dan tanah kubur pun siap belaka dah, tanah wakaf pun kita ada dah, dan juga kita merayu kepada adik kakak semua kita boleh bagi sokongnya kepada masjid kita. Ya, khususnya kegiatan kita di masjid kita ada ngajar, ada ngaji, dan juga kita nak masuk dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ni, dan insya-Allah adik kakak boleh pakat bagi sokongnya kepada masjid kita dengan lek banci 9 kau deng si sun pet si sun song di ada di depan kaca kita ni insya-Allah. Jadi pihak saya dan juga ahli
jawatan kuasa Masjid Darul Naim kita. Ucap ribuan terima kasih kepada adik kakak semua yang duk bersama dengan kita sejak daripada bangunan masjid, tanah wakaf kubur, tanah wakaf